Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi meluangkan masa untuk menyertai program webinar kita hari ini, iaitu program webinar Kesedaran Kesihatan Mental. Nama saya Jazlina Syahrul selaku moderator anda pada hari ini. Jadi topik yang kita akan bincangkan hari ini sangat relevan dan penting dalam kehidupan kita, iaitu burnout. Apa itu burnout? Ia adalah keletihan emosi, bukanlah perkara yang baru, tapi ia semakin mendapat perhatian terutama dalam kalangan pekerja, pelajar dan mungkin bahkan dalam kalangan suri rumah kan. Okay, dan bukan sahaja memberi kesan kepada produktiviti, tapi juga kesejahteraan mental dan fizikal seseorang. Oleh itu, kita perlu memahami apa itu burnout, bagaimana ia boleh berlaku dan paling penting cara untuk mengatasi. Dan untuk membimbing kita dalam memahami isu ini pada hari ini, kita sangat bertuah kerana ada penceramah yang sangat berpengalaman dalam bidang ini. Izinkan saya memperkenalkan Dr. Firdaus binti Abdul Ghani. Beliau merupakan seorang pakar perunding psikiatri, merangkap Ketua Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh, Pahang. Beliau juga telah menamatkan pengajian perubatan pada tahun 2001 di Universiti Malaya dan sarjana perubatan psikiatri di Universiti Sains Malaysia pada tahun 2009. Setelah tamat pengajian, beliau telah berkhidmat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah sehingga kini. Beliau juga merupakan seorang setiausaha Persatuan Psikiatrik Malaysia pada tahun 2018 hingga 2020 dan telah terlibat banyak dalam penulisan garis panduan peringkat kebangsaan, contohnya seperti Clinical Practice Guideline on Major Depressive Disorder Second Edition 2019 serta Guideline on Suicide Risk Management in Hospital 2014. Dr. Firdaus juga turut banyak terlibat dalam penulisan artikel seperti kesihatan mental di ruangan diary psikiatri di Utusan Malaysia, Malaysian Medical Gazette serta merupakan kolumnis untuk Extraordinary Online. Dan sebelum kita bermula, izinkan saya untuk mengingatkan beberapa perkara. Sesi ini akan berlangsung selama 1 jam dan akan dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu pertama pembentangan daripada doktor dan kedua untuk sesi soal jawab lah. Jika anda mempunyai sebarang soalan, boleh tuliskan di ruangan chat dan kita akan jawab nanti di sesi soal jawab. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan sesi ini kepada Dr. Firdaus. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kesihatan mental. Terima kasih saya ucapkan pada Puan Jazlina ya. Saya dengar orang Temerloh ya. Ya, betul. Saya orang Temerloh. Bahaya kan sebab pakar psikiatri ni dia banyak menganalisa serta mendapatkan social history kan. Okey. Betul. Jadi terima kasih atas pengenalan tadi dan juga saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak MedTweet ya kerana ini adalah kali kedua saya bersiaran untuk platform Zoom dan sebenarnya menariknya saya bersiaran kali terakhir adalah pada tarikh yang sama tahun lepas 21 Ogos 2023. Jadi macam hari raya kita setahun sekali ya saya mengambil peluang untuk berkongsi maklumat tentang kesihatan mental bersama para pendengar MedTweet lah ya. Okey, dan saya kira ini adalah satu rentetan daripada apa yang kita bentangkan tahun lepas iaitu tentang tekanan di tempat kerja. Iaitu kita berbincang tentang punca dan solusi. Kali ini kita akan membentangkan tentang burnout. Jadi sebelum itu izinkan saya share dulu slide saya. Kena kejar waktu sebab ada 45 minit sahaja untuk saya menghabiskan pembentangan saya. Dan insyaAllah dengan kuasa luar biasa saya yang cakap dengan sangat laju ni, kita boleh habiskan dalam masa 45 minit ya. Tapi saya nak minta jasa baik Puan Jazlina untuk ingatkan saya ya, kerana saya juga ada mengalami sawan mikrofon. Dia pantang dapat masa untuk bercakap ni. Ya. Kena ada timekeeper ya. Okey, hari ni tajuk kita burnout. Tadi kita dah dapat pengenalan yang sangat baik ya. Saya rasa daripada moderator kita tentang apa itu burnout ya. Okey, baru ke terma burnout ni? Kalau kita lihat, terma ni telah diperkenalkan kira-kira 50 tahun yang lalu. 1974 ni, saya pun belum lahir lagi ya. Diperkenalkan oleh pakar psikologis iaitu Herbert Freudenberger. Dia adalah seorang American German psychiatrist. Tetapi hanya baru-baru ini telah diiktiraf oleh Persatuan Kesihatan Sedunia ataupun WHO sebagai satu sindrom klinikal. Maksudnya di sini ia adalah satu keadaan yang telah lama dikenal pasti. Cuma pengiktirafan baru-baru ini kerana banyak berlaku
insiden burnout di kalangan warga kerja kita, ya. Dan sejarahnya Prudent Berger mengenal pasti gejala ini berlaku di kalangan sukarelawan yang bekerja di klinik percuma di New York, Amerika Syarikat. Kita semua tahu, ya, jika seseorang ini bertugas sebagai sukarelawan, volunteer, mereka ni mempunyai semangat yang tinggi, motivation yang tinggi. Sebab tu kalau kajian, kita lihat orang yang kita panggil secara volunteer ni biasanya mempunyai outcome yang lebih bagus kerana pada baseline-nya, pada asasnya mempunyai semangat ataupun motivasi yang sangat tinggi. Jadi, Prudent Berger mendapati pada awalnya mereka-mereka ini petugas yang sangat bersemangat, menunjukkan minat yang tinggi untuk membantu, mula hilang motivasi, menjadi sinis, ya, mengalami keletihan fizikal serta gangguan emosi. Jadi ini yang dia mula mendapati terdapat perubahan daripada segi bukan sahaja tingkah laku, emosi, malah daripada aspek fizikal, ya. Jadi beliau mengambil pendekatan untuk mendefinisikan satu keadaan yang kita kenali sebagai burnout pada masa ini, di mana seorang individu mengalami keletihan fizikal dan psikologikal disebabkan oleh pekerjaan ataupun kehidupan profesional. Jadi burnout ni secara spesifiknya boleh diguna pakai khusus untuk stres yang melibatkan tempat kerja dan bukan stres biasa. Ia adalah sejenis stres yang berpanjangan dan klasiknya dikriteriakan oleh keletihan yang sangat-sangat ketara. Ya, itu beza dia dengan stres yang biasa kita dengar. Ya, dan ini adalah kita panggil definasi yang spesifik oleh ICD-11. Dalam perubatan psikiatri, ya, terdapat dua klasifikasi yang biasa kita guna, sama ada DSM-5 ataupun ICD-11. Jadi di ICD-11 telah mencirikan bahawa seseorang yang mengalami burnout itu mempunyai ciri-ciri yang kita gariskan di dalam layar ini, ya, iaitu mereka mengalami kurang kepayaan profesional dalam menjalankan pekerjaan, perasaan letih serta hilang tenaga, peningkatan perasaan negatif dan sinis terhadap kerja, ya. Jadi ini adalah tiga domain ataupun tiga dimensi yang utama didapati di kalangan mereka yang mengalami burnout. Jadi kalau kita tengok, bila kita nak mendefinisikan sesuatu sindrom itu, dia perlu mempunyai ciri-ciri yang kita gariskan. Tidak cukup cuma satu ataupun dua, ya. Okey. Ini apa yang saya cuba nak simpulkan daripada apa yang telah dibincangkan sebelum ini tentang apa yang telah digariskan daripada ICD-11 itu secara lebih ringkas, ya. Berlaku keletihan ketara dari segi fizikal, emosi dan mental. Ini yang bila kita balik kerja ni, kita rasa seolah-olah, walaupun ada kalanya tidaklah kita perlu berlari ataupun menggunakan tenaga fizikal yang banyak, tetapi bila pulang pada kerja, kita rasa seolah-olah tenaga tu hilang, ya, langsung tak ada tenaga, ya, seolah-olah dah berenang jauh, kan, ibaratnya, ya. Kalau kata Ultraman tu, dia punya lampu merah tu dah liklap, dah tahu dah bateri dah habis, ya. Jadi ia juga satu keadaan di mana terhadap perasaan ragu terhadap keupayaan diri serta nilai pekerjaan seorang individu. Jadi saya sebut berulang kali supaya kita mudah ingat dan juga kita tahu bahawa burnout ni bukan sejenis stres yang biasa dan perlu dibendung. Okay? Jadi bila kita lihat tentang burnout, dia adalah satu situasi yang kronik. Dia bukan berlaku dalam masa yang sekejap. Oleh itu penting untuk kita kenal pasti daripada peringkat awal. Dan ini adalah 12 stage of burnout. Dia ada tahap-tahap dia yang tertentu, ya. Jadi mungkin tuan-tuan, puan-puan, para pendengar boleh melihat, ya, sama ada terdapat ciri-ciri tersebut berada pada diri kita pada masa ini, ya. Daripada stage pertama, stage awal, ya. The compulsion to prove oneself. Dia ada rasa macam perlu untuk kita panggil tu membuktikan keupayaan diri sendiri. Jadi kita sentiasa seeking for approval, seeking for validation daripada superior, daripada kawan-kawan yang sejawat. Ya, biasanya ini terjadi di kalangan mereka yang baru memegang jawatan tertentu ataupun baru mendapat kenaikan pangkat, ya. Dan berasaskan daripada perasaan ataupun ciri-ciri kita rasa
perlu untuk membuktikan keupayaan kita tadi, kita akan work harder. Kita akan berusaha dengan lebih keras dan kita akan pergi pula kepada stage ketiga di mana kita mula mengabaikan keperluan diri kita. Ya? Jadi kita akan push to the limit. Kita akan bekerja tanpa mengira erti penat ataupun limitation yang kita ada. Dan kemudiannya kita akan pergi pula kepada stage keempat, ya, displacement of conflict. Jadi pada masa ini walaupun kita dah nampak dah mula ada kesan-kesan stres dan sebagainya, kita mula untuk rationalizekan bahawa ini mungkin disebabkan oleh faktor lain, ya. Kelima adalah revision of values, di mana kita akan cuba mengubah cara hidup kita untuk kita bekerja dengan lebih banyak. Sepatutnya pada tahap keempat tu kita dah kenal pasti dah ini adalah ciri-ciri burnout dan kita mula step back, dah mula jaga diri, dah mula kenal ini limit kita. Tetapi disebabkan oleh kita ada rationalization, kita kata tak apa, ini mungkin salah satu daripada cara untuk saya menunjukkan kepada diri saya dengan lebih baik lagi. Ini mungkin satu kita panggil keadaan yang sementara dan saya boleh buat ataupun saya akan berehat selepas saya selesaikan semua kerja. Jadi kita push diri kita dan pada masa ini kita akan accommodate untuk bekerja dengan lebih lagi, ya. Dan seterusnya apabila warning signs sudah pun ada, kita masih lagi meneruskan, ya. Dia dah sampai stage ke-6. Boleh tengok pada diri kita, ada tak kita ciri-ciri berikutnya, ya. Dan seterusnya apabila kita pergi kepada stage yang ke-7, ya, kita dah mula menjauhkan diri daripada support system kita, ya, sebab pada asalnya mungkin kita masih lagi mempunyai rakan ataupun keluarga yang rapat dengan kita. Apabila kita lebih menumpukan pada soal kerja, kita dah kurang untuk meluangkan masa dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dia akan menjadikan satu situasi di mana kita mengisolatkan diri kita dan support system kita menjadi berkurangan. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat kita kata apa, ya, kerap kita lihat di kalangan mereka yang workaholics, ya. Dan kadang-kadang ada jemputan pun kadang-kadang tak sempat nak pergi misalnya, ya. Jadi menjauhkan diri pada orang lain, sistem sokongan pun tiada dan kita akan terus pula pergi ke stage yang ke-8, ya. Di mana mula didapati perubahan pada tingkah laku. Apabila kita dah isolatekan diri kita, kita dah mula rasa sunyi, ya, dan mungkin berlaku perubahan tingkah laku daripada seorang yang suka bercerita misalnya menjadi lebih pendiam. Dan seterusnya feeling disconnected apabila kita berada pada stage yang ke-9, ya. Didapati ada juga yang terus kepada stage seterusnya iaitu inner emptiness sebelum menjurus kepada depression, ya. Pada fasa ini, ya, yang kita sebut depression ni tak semestinya berada kepada penyakit depression yang kita klasifikasikan sebagai clinical depression. Tetapi pada masa ini dah mula rasa susah hati, dah mula rasa seolah-olah kita tidak bermakna ataupun kita rasa dah hilang minat kepada apa yang kita selalu buat sebelum ini. Jadi kita perlu ingat juga, ya, bila kita sebut depression ataupun I'm feeling depressed, ya, tak semestinya kita merujuk kepada clinical depression. Untuk kita mendiagnosakan seseorang itu sebagai depression ataupun dalam bahasa perubatan kita panggil major depressive disorder, dia perlulah memenuhi kriteria-kriteria yang tertentu. Bukan semata-mata susah hati. Dia perlu juga memenuhi duration yang tertentu. Dan seterusnya adalah fasa terakhir di mana kita mula mengalami sindrom burnout. Pada fasa ini, mula kita mengalami masalah daripada segi tingkah laku, fizikal dan juga daripada aspek emosi. Ya. Jadi ini adalah stages of burnout. Jadi sebelum ia berlarutan kepada stage yang 12, banyak sangat stage ni, peringkat awal kita perlu kenal pasti dulu. Stop, ya, sebelum ia berlarutan, ya. Ini saya ada sebut sedikit tadi, di mana beza antara stres dan burnout adalah disebabkan oleh stres yang berpanjangan. Dan cirinya adalah ia lebih menjurus kepada kepenatan ataupun keletihan yang sangat ketara. Ya. Kalau kita sebut stres, dia mungkin adalah satu keadaan yang acute. Ya. Misalnya,
kita baru dimarahi oleh superior ataupun baru mendapat tugasan, stres ya. Tetapi apabila ia selesai, ianya tidak berterusan perasaan stres ataupun bila tekanan itu di-remove ya, kita tidak akan merasa stres yang berpanjangan. Burnout ini biasanya terhasil disebabkan oleh chronic stress ya. Punca tekanan itu ataupun tingkah laku kita sendiri yang kita tidak ubah. Sebab tu nanti saya akan sebut juga di akhir slide pun saya akan cerita bahawa kalau kita ambil cuti sahaja, dia tidak akan menghilangkan burnout itu secara sepenuhnya. Kerana cuti itu hanya temporary relief from stress. Perlu nilai balik apa punca kita menjadi burnout. Ya? Jadi kita kena lihat juga ya bahawa istilah burnout cuma boleh digunakan dalam konteks pekerjaan dan bukannya dalam aspek kehidupan yang lain. Ya? Okey. Kenapa akhir-akhir ni banyak orang menyebut tentang burnout ya, dan saya rasa ramai di antara kita boleh mengaitkan ya perasaan ini ataupun kita kata ia adalah satu yang relevan sama ada kita mengalaminya sendiri ataupun rakan-rakan kita yang kita dapati mula mengalami gejala burnout. Bila kita lihat terdapat peningkatan yang sangat ketara ya saban tahun di seluruh dunia. Jadi sebab itu perhatian menjadi lebih kepada isu burnout ya. Dan juga sekarang ni kita nak lebih kepada prevention. Kalau kita lihat di kesihatan primer klinik-klinik kesihatan ya ataupun di pejabat ya, banyak sekarang menjalankan program kesihatan mental untuk menangani burnout sebelum ia bertukar menjadi masalah penyakit mental ya. Burnout adalah masalah kesihatan mental, dia belum menjadi penyakit mental. Tetapi jika kita tak tangani, ia boleh menjadi penyakit mental. Ada beza ya di situ. Okey. Dan menariknya, tema Hari Kesihatan Mental tahun ini ya, Hari Kesihatan Mental sedunia setiap tahun, kita akan sambut pada 10 Oktober. Dan pada tahun ini, temanya adalah utamakan kesihatan mental di tempat kerja. Jadi, inilah saya rasa adalah satu pendekatan yang sangat bagus di mana kita dah mula bagi perhatian kepada petugas-petugas ataupun warga kerja. Ya. Bila kita lihat tentang prevalence, banyakkah berlaku burnout? Di luar negara, di Amerika Syarikat ya, mendapati doktor dan individu yang bekerja di persekitaran yang mempunyai kadar stres yang tinggi, mempunyai burnout sebanyak 2 kali ganda. Ya. Di United Kingdom pula mendapati lebih 1/2 juta pekerja mengalami burnout. Satu angka yang sangat tinggi. Ya. Data daripada NIOSH ya, di Amerika Syarikat iaitu National Institute of Occupational Safety mengatakan kira-kira 1/3 daripada pekerja mengalami stres di tempat kerja. Dan kajian di negara Eropah yang lain pun menunjukkan kadar yang sama iaitu antara 20 hingga 30% ya. Jadi kalau kita boleh rumuskan mungkin 1/3 ya ataupun 30% daripada kita ya secara global mengalami stres di tempat kerja ataupun bila dia berpanjangan boleh menjadi burnout ya. Jadi besar ya 1/3 ni 30% ni 30 daripada 100 ataupun 3 daripada 10 orang ya. Okey. Bagaimana pula di negara kita? Di Malaysia, bagaimanakah kadar burnout ini? Adakah ia juga tinggi? Kalau kita lihat ya, kajian oleh AIA Vitality, kadarnya lebih tinggi daripada apa yang didapati di Amerika Syarikat. Tetapi apa yang mereka ambil kira adalah mereka yang mengalami sekurang-kurangnya 1 dimensi burnout. Kita tengok tadi, burnout dia ada 3 dimensi yang utama. Ya. Tetapi apa yang mereka ambil kira ialah sekurang-kurangnya jika ada 1 dimensi burnout, mereka telah ambil di dalam statistik ini. Sebab tu saya rasa nilainya menjadi agak tinggi ya, lebih daripada separuh tenaga kerja kita. Dan mereka juga mendapati 12% pekerja mengalami tahap kemurungan serta anxiety yang tinggi. Ya, kita lihat ya, angka ni saban hari sambil meningkat ya. Mereka yang bekerja di sektor klinikal di seluruh Malaysia selepas berlakunya pandemik
memang mendapati disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi, ya, penyakit, ya, dan juga isolation sewaktu pandemik menyebabkan ramai yang selepas fasa pandemik mempunyai kemurungan ataupun anxiety. Ini adalah satu yang kita lihat, ya, satu perubahan yang kita lihat selepas pandemik, ya. Dan disebabkan oleh tekanan juga ataupun burnout di tempat kerja, QPAX, ya, Presiden QPAX Datuk Aziz Muda menjelaskan pada tahun 2017 terdapat 20,000 penjawat awam bersara awal setahun disebabkan tekanan di tempat kerja. Maksudnya sepatutnya mungkin bersara pada usia 55, 56, tak sempat lagi nak tunggu, dah ambil peluang untuk bersara awal. Maksudnya tekanan tu sangat ketara menyebabkan mereka mengambil peluang untuk bersara, ya. Okey. Yang menariknya, walaupun burnout ni bukan sejenis penyakit, ya, dia bukan sejenis penyakit, tetapi telah dimasukkan dalam kategori faktor yang mempengaruhi kesihatan atau penyebab untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan di dalam ICD-11. Jadi kalau kata pergi ke hospital ataupun di klinik, mereka tidak akan diagnose sebagai burnout. Tetapi bila kita mengalami burnout, ya, mungkin kita akan juga mengalami beberapa simptom fizikal, ya, kerana orang yang mengalami burnout kerap untuk mengalami sakit, ya. Jadi ini nanti saya akan terangkan apabila kita pergi kepada gejala-gejala dengan lebih spesifik. Okey? Okey, apakah faktor yang menyebabkan burnout? Kenapa kita dapat burnout, ya? Jadi faktor yang paling utama adalah beban kerja yang berlebihan ataupun workload, ya. Terlampau banyak beban kerja, kurang berehat, langsung tidak ada aktiviti sosial. Tadi kita dah nampak kan pada fasa ke-7 tu dah mula disconnect daripada support system kita. Tidak mendapat tidur yang secukupnya, ditambah pula kurang sokongan daripada rakan sekerja, majikan dan keluarga. Jadi bila kita mempunyai beban kerja yang berlebihan dan kita tidak berupaya untuk mengatakan tidak, ya, dan kita tidak mengambilkan masa untuk berehat. Kadang-kadang, walaupun mempunyai beban yang kerja yang banyak, jika kita boleh set boundaries, kita ada limitation, ya. Kita kata, okey, saya dah penat, ambil masa untuk kita rehat. Kemudian teruskan semula. Jadi, perlu tahu kita punya limitation, ya. Ada setengah orang disebabkan oleh faktor individu itu sendiri, ya. Kalau nak buat kerja tu, nak buat sampai habis, ya. Dia punya personality. Ini kita akan sentuh kemudian, ya. Jadi untuk kita, jika beban kerja ini terlampau banyak, kena tahu macam mana untuk menguruskan beban tersebut ataupun belajar untuk menjadi sedikit assertif. Ya, ataupun satu lagi skill yang kita jarang-jarang guna pakai adalah delegate kepada orang lain. Jadi kena tahu, ya, cara untuk kita uruskan beban kerja yang berlebihan, ya. Ada juga yang mengalami burnout disebabkan kerja di luar kepakaran bidang tugas ataupun minat. Jadi, bila kita ditugaskan untuk membuat sesuatu di luar daripada bidang kepakaran kita, ya, memang akan menimbulkan tekanan kerana kita rasa mungkin kita tak mampu untuk melakukannya dengan baik, ya, ataupun kita akan mula rasa rendah diri. Kita bandingkan pula diri kita dengan orang lain. And kita akan try to work harder, try to improve ourselves, try to prove to other people that we can do it. Ini dah nampak kan tadi? Fasa 1 tadi. Kita dah nampak kan stage 1 tadi. Ya? Try to prove themselves. Dan itu juga mengapa penting untuk kita kena pasti apa kekuatan diri kita. Sebab bila kita buat sesuatu yang kita suka, kan, dia tidak mendatangkan beban yang ketara. Memang kadang-kadang kata stres, ya. Sebab tu kena tahu kekuatan diri kita, kena tahu juga kekuatan orang-orang yang bekerja dengan kita, ya. Dalam satu tim kita akan melihat pelbagai jenis personality, pelbagai jenis values, ya, nilai, ya, kekuatan dalam tim kita. Misalnya, ya, kalau kita lihat kita ada seorang rakan yang extrovert, yang suka bercakap. Jadi mungkin kalau nak bagi tugasan kepada dia sebagai pengacara majlis, tidak mendatangkan rasa tertekan, ya, atau nak bagi pembentangan. Tetapi jika kita ada satu individu yang introvert, kita suruh dia untuk ke hadapan, dia akan rasa
tertekan. Jadi kalau kita nampak individu atau rakan kita ni yang introvert, kekuatan dia lebih pada dokumentasi misalnya, report dan sebagainya, kita bagi kepada tugasan dia yang lebih uh, tally ataupun selari dengan kekuatan diri dia. Sama juga pada diri kita, bila kita diberikan tugasan di mana kita rasa ini mungkin sesuatu yang kita tak boleh jalankan dengan baik, bawa bincang dengan superior, dengan rakan setugas, sama ada kita boleh beri pada orang lain dan kita ambil satu tugasan yang kita boleh lakukan dengan lebih baik. Ya? Sebab selagi kita tidak mengubah cara kita, ia akan menjadi satu tekanan yang berterusan. Ya? Okey. Seterusnya, ini juga sangat penting kerana terdapat beberapa jenis personality yang cenderung untuk mendapat burnout. Jadi mungkin tuan-tuan, para pendengar boleh melihat sama ada di antara kita mempunyai personality yang saya gariskan di bawah ini. Ya. Seorang yang perfectionist, ya, yang paling utama iaitu mereka yang mementingkan kesempurnaan dalam semua tugas. Semua kerja kena perfect, semua kerja kena teratur. Ini satu ciri yang baik sebenarnya, tetapi apabila terlampau expect kesempurnaan, ya, menjadikan satu tugasan itu sukar untuk kita lengkapkan. Ya. Kedua, individu yang meletakkan target serta pencapaian yang tinggi. Ini yang selalu saya bagi nasihat kepada anak-anak muda. Ya. Kita bukanlah menjadi seorang yang pesimistik, tetapi kita menjadi seorang yang realistik. Apabila kita meletakkan satu matlamat, matlamat itu perlulah sesuatu yang boleh dicapai. Sekiranya kita rasa bahawa apa yang kita nak capai itu terlalu jauh, boleh letakkan sebagai short term goal dulu. Ya? Matlamat yang realistik pada masa pendek. Ya? Apa yang kita nak capai. Supaya satu, kita elakkan daripada rasa kecewa. Kedua, kita akan nampak kejayaan kita akan meraihkan kejayaan-kejayaan yang kecil. Small wins. Penting ya untuk kita mula belajar meraihkan pencapaian yang kecil. Ya. Ketiga, individu yang suka memberi kepercayaan kepada orang lain. Dia rasa macam tugas ni orang lain tak boleh buat sebaik dia. Kan? Ada yang sebab tu ramai di antara mereka yang mempunyai ciri-ciri ini susah nak delegate tugas kepada orang lain. Ya? Sebab tu kita kena pasti, ini ciri-ciri kita. Apa kata kita cuba letak ke tepi ni, kita kata okey, saya nak bagi tugasan ni kepada rakan ataupun orang bawah kita, tengok apa keupayaan mereka. Kadang-kadang tak bagi chance pada orang lain untuk prove themselves. Ya? Dan seterusnya, individu yang sentiasa berfikir pesimis terhadap diri dan orang lain. Ya. Sentiasa rasa bahawa dunia ini tidak adil misalnya. Bahawa semua orang tidak ada jati diri seperti yang diharapkan. Ya. Itulah sentiasa merasa negatif. Ya. Okey, ini kita baru masuk kepada tanda-tanda burnout. Tadi kita dah lihat ciri-ciri berdasarkan ICD 11, ya, ICD 11, ya, kita dah nampak keletihan yang ketara, merasa cynical, kan? Tapi kita nak tengok tadi apa ciri-ciri yang kita ada, sebab kita nak lihat secara jelas adakah ciri yang kita rasa ini adalah burnout, ya. Okey, bila kita melihat kepada ciri-ciri ini secara umumnya, kita boleh melihat kepada fizikal, emosi dan juga tingkah laku. Apakah gejala fizikal? Tadi kita dah nampak beza antara stres biasa dan juga burnout adalah keletihan yang sangat ketara. Ya? Ia melibatkan keletihan secara fizikal dan mental. Mental punya keletihan ni, dia adalah satu keadaan yang sangat membebankan kita. Ya? Seolah-olah bila kita nak berfikir akan ambil masa, ya? Rasa macam blur ataupun dipanggil mental fog. Ya? Kadang-kadang saya juga mengalami ni apabila seharian, ya, berhadapan dengan pelbagai situasi di tempat kerja, sama ada yang melibatkan pentadbiran ataupun tugas klinikal. Bila balik tu, bila bagi duit, ya, orang bagi baki pun saya tak boleh nak kira dengan accurately sebab otak ni dah jadi tersangat penat. Jadi ada tak di antara tuan-tuan puan-puan juga bila balik tu rasa ya Allah dah tak boleh nak fikir dah. Ini mungkin satu perkara yang kita terlepas pandang, ya. Kalau kerap rasa begini, kena
ambil perhatian, ya. Jadi disebabkan tadi kita di tempat kerja seluruh tenaga disalurkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, ya. Ramai rakan-rakan saya lihat tempat kerja all out, ya. Tapi bila balik ke rumah dah penat, ya. Dah tak ada tenaga langsung, dah drain dah, ya. Itu yang tadi kata macam Ultraman yang dada dah liklak, ya. Okey, kesihatan badan turut terjejas. Mereka yang mengalami burnout ataupun stres yang berpanjangan kerap jatuh sakit. Kadang-kadang kita tengok cepat rasa demam ataupun flu-like symptom kerana sistem immunity kita menjadi rendah. Ramai juga yang akan komplain kerap sakit kepala, sakit otot, ya. Sebab bila kita merasa stres, otot-otot kita menjadi kejang, ya. Gangguan sistem penghadaman dan juga rasa sukar untuk tidur. Sukar untuk tidur ni memang satu aduan yang paling kerap kita dengar. Pentingnya untuk tidur secukupnya. Bila tidur ini terganggu, otak kita tidak berehat. Perlu untuk tuan-tuan tahu, ya, bahawa tidur adalah satu-satunya masa di mana otak kita boleh berehat. Pada masa lain, masa kita berjaga, otak kita sentiasa bekerja, ya. Walaupun waktu mendengar ni pun tuan-tuan puan-puan masih memproses setiap maklumat yang diterima, ya. Masih perlu melihat atau memproses apa yang tuan-puan, puan-puan lihat di sekeliling tuan-tuan dan puan-puan. Jadi otak kita ni sentiasa dalam keadaan bekerja. Imagine, ya, kalau kita sebelum tidur pun masih lagi terbeban dengan pelbagai perkara, masih memikirkan solusi dan sebagainya. Jadi otak kita ni continue untuk memproses informasi. Dia tak slow down. Ya, jadi itulah menjadi satu sebab kenapa kita susah nak tidur. Kita masih lagi proses informasi yang sepatutnya kita dah boleh offload dah, ya. Okey. Gejala emosi, ya, mudah marah, sensitif berbanding biasa, sukar nak kawal emosi, mudah menangis ataupun kita rasa seperti tidak dihargai, mula terasa hati sebab, ya, kita rasa kerja yang dilakukan tak penting, tak ada orang hargai, hilang semangat, ya. Bila bangun pagi tu nak pergi kerja seolah-olah tak ada tenaga. Nak pergi bangun, ya, nak keluar pada rumah, kan, rasa macam kena drag diri kita untuk keluar pergi kerja. Itu adalah satu gejala emosi ataupun tanda burnout, ya, yang kita boleh lihat di antara petugas ataupun warga kerja yang biasa dilaporkan pada pihak kami juga, ya. Hilang fokus ataupun kurang tumpuan dan gemar mengasingkan diri. Seterusnya, gejala tingkah laku. Yang ini kita boleh perhatikan, ya. Yang tadi kita boleh rasakan. Kita sendiri boleh rasa gejala fizikal, gejala emosi, ya. Gejala tingkah laku ialah apa yang orang lain boleh nampak pada diri kita ataupun diri kita pun boleh pantau, ya. Di mana mungkin terdapat penurunan prestasi kerja. Konflik dengan rakan sekerja. Bila kita ada rasa penat, kita rasa cynical, ya. Dah mula rasa seolah-olah kita terbeban, akan banyak rasa ketidakpuasan hati dengan rakan sekerja yang lain. Dan mula mengabaikan penjagaan diri. Ada yang merokok, ya, sebagai coping. Ambil minuman beralkohol, ambil makanan ringan, ya. Dan mula mengundurkan diri dari mengambil tanggungjawab ataupun menangguh tugas yang diberikan. Ini adalah gejala dari aspek tingkah laku, ya. Okey. Ini adalah tajuk yang penting, ya, sebab tadi kita dah kenali apa gejala-gejala burnout. Bagaimana kita nak mengatasi burnout? Tadi mungkin tuan-tuan puan-puan dah ada checklist, ya, apa ciri-ciri yang ada pada diri kita. Sekarang kita nak belajar macam mana untuk kita buat intervensi, macam mana nak mengatasi burnout. Yang pertama, yang biasanya orang akan buat adalah merehatkan diri dan bercuti daripada kerja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat, ini adalah bersifat sementara. Selagi kita tak mengubah cara kerja kita, kita tak mengubah cara persepsi diri kita dalam mengendalikan tekanan, burnout itu dia akan berulang, ya. Melakukan aktiviti relaksasi seperti meditasi, yoga, mendengar muzik, ya, ataupun merehatkan minda. Ya, sebab bila kita membuat sesuatu untuk mengisi masa kita, ia akan membolehkan otak kita berfikir perkara lain selain daripada kerja. Ya, otak kita ni selagi kita tak buat apa-apa, dia akan fokus kepada benda apa yang kita risaukan. Ya.
Jadi buat aktiviti yang meaningful, buat aktiviti yang kita suka. Kerana apabila emosi kita menjadi lebih positif, maka tekanan tu akan mengambil tekanan lebih tinggi untuk menjatuhkan emosi kita. Bayangkan ya, kalau emosi kita tu dalam keadaan yang stagnan, sentiasa mendata. Sedikit tekanan sahaja, mudah terusik, mudah untuk kita rasa down. Tetapi kalau kita mempunyai rutin untuk membuat perkara-perkara yang kita suka, membuat hobi dan sebagainya, emosi kita dia ada naiknya. Jadi bila dia ada naik, bila ada tekanan yang cuba menekan kita, maka ia akan memerlukan tekanan yang lebih untuk menjatuhkan kita. Itu secara analognya. Ya? Hobi serta aktiviti luar yang disukai. Kalau tidak, kita akan fokus semuanya tentang kerja. Nampak kan tadi masa saya tunjukkan stage of burnout, work tu become sesuatu yang sangat utama di mana kita dah tak buat dah perkara-perkara lain yang penting. Ya? Ada kalanya perkara mudah, keluar minum petang bersama rakan membantu anda untuk menghilangkan tekanan. Apa yang biasanya berlaku, kita sentiasa rasa kita ni sentiasa dalam keadaan yang sibuk, tak ada masa. Ini adalah satu alasan yang paling kerap kita dengar. Kita tak akan ada masa kalau kita tak allocatekan time tu. Jadi perlu allocate masa. Ya? Kata dalam 1 minggu tu, terus rancang satu masa untuk kita keluar bersama rakan ataupun keluar bersama keluarga. Ya, kena cari masa. Masa tu tidak akan jadi luang seperti begitu sahaja. Ya, jadi ini yang penting. Ya, make it a habit to have a routine. Katalah setiap hari Jumaat, ya, keluar minum dengan rakan. Something yang look forward to. Kita dah tahu dah. Hari Isnin sampai Khamis sangat sibuk. Hari Jumaat tak apalah, nanti kita ada masa untuk luangkan bersama rakan ataupun orang yang tersayang. Ini satu benda yang boleh kita lakukan secara rutin. Ya, okey. Tadi saya sentuh tentang kesihatan, mengamalkan gaya hidup sihat. Ya, kita dah ke hadapan tadi. Slide yang tadi sebelum ni adalah gaya hidup sihat. Ya, macam mana saya nak undurkan sekejap ya. Oh, dia makin ke hadapan. Saya pergi ke slide yang sebelum ni. Previous slide. Okey. Jadi slide saya pun berlumba-lumba dengan saya. Sebab saya cakap sangat laju. Dia pun berlumba juga dengan saya. Okey, ini sangat penting. Satu rutin yang mudah tetapi kita sering abaikan. Iaitu pemakanan yang seimbang, senaman dan tidur yang cukup. Bila kita terlampau sibuk, kadang-kadang kita anjak waktu makan kita. Waktu makan yang tidak menentu. Apa akan jadi bila kita tidak makan secara teratur? Ya? Contoh, ada orang biasanya mungkin pagi patutnya sarapan 7:30. Tetapi bila dah sampai ke tempat kerja, ya, terus punch in pukul 8, buat kerja dulu. Kan? Apa akan jadi bila waktu makan tu tidak teratur? Dia akan menyebabkan kita punya keadaan lapar, kita berasa lapar. Bila kita berasa lapar, otak akan hantar signal ya, bahawa kita dalam keadaan stres. Ya, keadaan lapar ataupun keadaan penat. Kan? Jadi, dia akan hantar signal bahawa kita ni dalam keadaan stres. Sebab tu saya selalu tekankan, the least yang kita boleh buat, jaga makan kita. Rutin makan secara teratur. Kita tidak mahu unnecessary stress. Ya, keadaan seperti kelaparan, kepanasan misalnya, ya, keletihan, ya, akan hantar signal kepada otak kita, kita ini stres, ya. Sebab tu paling penting buat satu rutin regular, makan sekian-sekian waktu, senaman, tidur, ya. Jadikan rutin tidur pada waktu yang sama. Katalah kita tidur pukul 10, bangun pukul 6. Jadikan dia satu rutin. Bila kita ubah waktu tidur kita, dia akan jadi haywire. Sebab tu biasanya untuk mereka yang mengalami masalah tidur, kami biasanya akan nasihatkan untuk cuba atur semula waktu tidur supaya ia menjadi satu rutin. Tidur ni sangat-sangat penting. Saya tak boleh emphasize dah betapa pentingnya tidur ini. Ya, macam saya sebut tadi, satu-satunya masa untuk otak kita berehat. Ya, okey. Belajar cara untuk mengurus tekanan dan urus masa dengan berkesan. Jadi antara perkara yang saya rasa relevan untuk kita adalah gadget management. Sekarang ni pun dah banyak apps yang kita boleh monitor kita punya usage of gadget ataupun application yang boleh membantu kita untuk kita bataskan waktu kita. Ya. Jadi
jadikan diri juga sangat berdisiplin, di mana selepas waktu kerja kan, letak dulu telefon ke tepi. Sekarang ni dunia tanpa batas, bila-bila masa sahaja kita boleh dihubungi. Tetapi bukanlah kata langsung tak boleh nak layan. Kalau kata perlu, jadi set time. Katalah lepas balik kerja tu kita rasa okey, ini masa untuk kita uruskan rumah terlebih dulu. Sediakan makan malam. Dan kemudian mungkin kalau perlu, masa itulah allocate short time untuk kita tengok message ataupun email. Tetapi seelok-eloknya, kita ada satu, kita panggil rule di mana we leave work at work. Tapi sekiranya tak boleh, the least yang kita boleh lakukan ialah ada masa yang kita allocatekan untuk berbuat demikian selepas kita menyelesaikan apa yang perlu kita buat di rumah. Kalau tidak, memang akan berkejar-kejar. Ya? Okay? Buat perancangan serta jadual yang teliti. Ini adalah satu cara di mana kita boleh buat ataupun susun task kita, tugasan kita. Boleh atur, mungkin kita akan atur secara kepentingan. Ataupun kita boleh atur mengikut deadline yang diperlukan. Ini adalah satu contoh. Dan tuan-tuan boleh cari dalam website ni, laman web, banyak sangat cara untuk kita susun tugasan kita supaya kita tak rasa perkara itu menjadi terlampau terbeban ataupun overwhelming. Imagine kita bila pergi kerja ni, kadang-kadang pada masa yang sama diberikan tugasan yang bertubi-tubi. So kita kena sit down dan kita kena atur mana yang perlu penumpuan yang urgent. Ya? Sebab tu kadang-kadang saya kata bagi kepada 4 kategori. Urgent and important. Ini kena fokus dulu. Urgent but not important. Ya? Not urgent and not important pun ada. Ataupun not important, apa tadi? Apa kita panggil? Not important and not urgent. Important but not urgent. Banyak tu. Ya? Ada 4. Jadi kita kena tengok mana yang kena buat dulu. Yang urgent and important. Kita bahagi dulu supaya kita boleh tahu mana yang kita nak tackle. Kadang-kadang bila banyak sangat pada satu masa, tak tahu nak tackle yang mana dulu. Ada kajian menunjukkan apa yang perlu kita buat ialah kita tackle mana yang lebih susah. Dan supaya bila kita dah buat yang tu, perkara lain yang mana yang lebih mudah tu akan menjadi lebih cepat untuk kita selesaikan. Kalau tidak, kita akan stuck. Sebab kata, alamak, benda ni susah dan tak settle lagi. Tackle mana yang you rasa ini paling susah. Siapkan terlebih dahulu. Ya? Okey. Kena pasti punca. Ya? Kena pasti punca. Sebentar, saya patah balik kerana dia telah bergerak laju. Okey. Kena pasti punca masalah mengapa berlakunya burnout. Tadi kita dah lihat beberapa faktor ataupun penyebab kepada burnout. Tetapi ia bergantung kepada individu. Jadi untuk tuan-tuan ataupun puan-puan, apakah faktor yang menyebabkan tuan-tuan ataupun puan-puan mengalami burnout? Adakah disebabkan faktor diri sendiri, personality diri kita, rakan sekerja ataupun pekerjaan tersebut? Tadi kita kata pekerjaan tu sama ada workload terlampau tinggi ataupun melakukan tugasan di luar bidang kepakaran. Ya? Kena pasti apa yang perlu diperbaiki dan adakah ianya di bawah kawalan sendiri. Ini penting untuk kita tengok apakah punca tersebut sesuatu yang kita boleh kawal ataupun sesuatu yang tidak boleh dikawal. Ya? Apabila ianya adalah sesuatu yang boleh dikawal, maka kita boleh ambil pendekatan untuk mengubahnya. Tapi apabila ia melibatkan sesuatu di luar kawalan kita, seperti kalau masalah tu dengan superior, macam mana untuk kita ubah? Ya? Jadi kita nak ubah persepsi orang akan ambil masa yang sangat panjang dan kadang-kadang sukar untuk kita ubah apa yang orang fikir tentang diri kita. Ya, jadi kena pasti apa yang kita boleh ubah, apa dalam kawalan kita, apa yang kita tak boleh ubah, apa yang bukan di dalam kawalan kita. Okey? Ketahui batasan serta keupayaan diri sendiri. Jadi biasanya saya akan ingatkan kepada klien yang hadir untuk klinik kita ataupun pesakit kita bukan sahaja batasan, kena tahu keupayaan diri. Jadi 3 benda ni yang saya sentiasa akan sebut, bukan sahaja triggers, apa yang mencetuskan stres, tetapi apa juga yang
menyebabkan kita berupaya untuk melawan stres kita. Kita punya strength, ya. Dan ketiga, kita punya limitation. Penting, ya. Trigger, strength, limitation. Apa kita punya keupayaan diri kita. Tingkatkan komunikasi antara rakan sekerja serta majikan. Banyak yang berlaku di tempat kerja adalah masalah komunikasi. Ya, sebab tu saya sentiasa nasihatkan jika ada kita mendengar apa-apa ya daripada orang lain, cuba berhadapan dengan rakan tu sebut ya. Tanya ya, kadang-kadang kita ni banyak dengar orang atas orang, sebenarnya bila kita tanya kepada punca ya, dia pun sebenarnya mendengar cerita tersebut daripada orang lain, tetapi konflik telah berlaku ya. Jadi ambil pendekatan jika anda mendengar apa-apa yang tidak baik tentang diri anda daripada orang lain. Terus pergi kepada punca dan dapatkan verifikasi. Ya. Begitu juga dengan majikan. Dapatkan satu hubungan yang telus antara diri kita dengan majikan ataupun dengan superior. Kalau ada perkara yang kita rasa tidak puas hati ataupun kita rasa seolah-olah dilayan dengan tidak adil. Tapi bila kita berjumpa dengan superior kita, perlu dalam keadaan yang tenang dan perlu berdasarkan fakta dan bukan bercakap melalui emosi. Ya, okey. Tetapkan matlamat diri serta kerjaya. Tahu apa yang ingin anda capai dalam kerjaya. Ya, sebab kalau kita ada goal kita, ya, dia akan menjadikan diri kita ni lebih bersemangat. Kadang-kadang ada orang dia tidak tahu pun apa matlamat dia dalam pekerjaan dia. Jadi kena tahu apa matlamat kita. Apa yang menyebabkan kita rasa bahawa pekerjaan kita ni bermakna. Bila kita lakukan sesuatu, dia ada makna dalam hidup kita. Bukan semata-mata untuk dapat gaji. Ya. Kita lakukan kerja kita kerana mendatangkan kepuasan hati. Ya. Dia akan jadi satu semangat di mana kita akan cuba melakukan dengan lebih baik. Ya. Dan ini juga penting, sekiranya gejala burnout ya, mula menjejaskan fungsi kehidupan. Kita dah mengalami burnout sekian lama sampai kita tak dapat berfungsi dengan baik. Ya. Dah mula frequently on MC ataupun dah mula hilang minat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Jadi perlu dapatkan bantuan profesional. Ramai di antara kita yang walaupun mengalami burnout ya, tak bersedia untuk mengakuinya kerana bimbang dilihat sebagai seorang yang lemah, malas ataupun tak mampu menjalankan tugas. Kita lebih bimbangkan persepsi orang lain. Ya, tu yang kadang-kadang saya selalu nasihatkan ya. Kita selalu fikir apa orang lain fikir tentang kita. Kita selalu kesiankan orang lain, tapi kita jarang kesiankan diri kita. Ya, penting terutamanya sebagai wanita saya banyak lihat di mana mereka banyak berkorban ya, bukan sahaja sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai pekerja, tetapi mereka ini juga meletakkan satu benchmark yang tinggi ya, to be a perfect mother, to be a perfect wife, to be a perfect worker. Jadi ini yang kadang-kadang menyebabkan berlakunya burnout kerana kita punya definisi kita tu sebagai seorang yang perfect tu mendatangkan beban kepada diri sendiri. Ya, setiap individu mempunyai keupayaan, kelebihan serta ketahanan diri yang berbeza. Yang ini saya nak minta tuan-tuan puan-puan ya, lepas dengar talk saya ni, cuba sekurang-kurangnya tulis 3 keupayaan ataupun kelebihan yang ada pada diri. Kita sering bercakap tentang kelemahan diri kita. Tak cukup kuat, tak cukup pandai, tak cukup baik kan. Tetapi adakah kita mengambil pendekatan untuk refleksi apa keupayaan ataupun kelebihan yang kita ada. Hargai diri kita dan mula work on the good qualities tu untuk kita terapkan dalam pekerjaan seharian kita. Ya. So kita perlu ingat ya, tiada siapa pun yang mampu bertahan lama jika tekanan berterusan ataupun tanpa mendapatkan penyelesaian dan juga sokongan yang sepatutnya. Kalau kita biarkan, akan ada risiko untuk menjadi penyakit mental. Jadi, burnout kebanyakannya bila dibiarkan, dia akan menjadi kemurungan ataupun penyakit anxiety, penyakit gemuruh. Jadi, penting untuk kenali, fahami gejala burnout, lakukan sesuatu untuk mengatasinya. Tadi,
Dah nampak kan gejala-gejala yang kita dah kongsikan sebelum ni? Kalau kita tadi dah banyak tip, ni ada gejala-gejala fizikal ataupun ada gejala emosi ataupun tingkah laku. Banyak ya kita tengok dalam checklist tadi ada pada diri kita. Kita kena cuba lakukan sesuatu untuk mengatasinya. Ya, jangan biarkan ianya berlarutan. Ya, jadi perlu ingat burnout bukan sekadar keletihan ketara. Ia disebabkan oleh situasi dan tingkah laku yang kronik, ya, di mana bercuti sahaja tidak akan menyelesaikannya. Ramai orang kata, okey, burnout, ambil cuti. Dia akan menyediakan kita satu relief yang sementara. Tetapi selagi kita tak ubah pendekatan kita, selagi itulah maka burnout ini akan berulang. Jadi penyembuhan sebenar perlukan kita kenal pasti penyebab tekanan yang berterusan serta pattern yang tidak sihat dalam kehidupan kita. Mengapa perkara ini berlaku? Ya? Beri tumpuan untuk membuat perubahan kepada beban kerja. Letakkan boundaries dan juga rutin penjagaan diri kita. Yang paling basic, saya perlu emphasize sekali lagi, healthy lifestyle. Waktu makan yang teratur, senaman dan juga tidur yang teratur. Ini paling basic untuk kita jaga diri kita. Ya? Masa untuk beri badan kita masa untuk penyembuhan jangka panjang. Bukan sekadar rehat yang sementara. Okay? Dan jika tuan-tuan puan-puan nak dapatkan maklumat yang lebih lanjut, ya, sebab hari ini kita lebih kepada burnout, ya, tentang stres di tempat kerja, keseimbangan dalam pekerjaan ataupun tentang work-life balance, ya. Terdapat beberapa artikel yang ditulis dalam bahasa Malaysia yang saya pernah kongsikan di ruang online, ya, boleh dapatkan, boleh Google sahaja tajuk-tajuk ni dan mungkin boleh baca dengan lebih lanjut. Terutama sekali tentang work-life balance, ya. Banyak orang sebut tentang work-life balance dan banyak sangat misconception tentang work-life balance ni. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita identifikasikan untuk diri kita. Jadi keseimbangan dalam pekerjaan dan kehidupan ni adalah individualized. Dia tak pukul rata. Semua orang mempunyai balance yang berbeza. Jadi saya rasa itu saja perkongsian daripada diri saya. Saya stop sharing dulu untuk kita pergi kepada ruangan soal jawab, ya. Okey, saya serahkan balik kepada moderator kita. Oh, masa saya ambil lebih sebenarnya, ya. Saya cuba dah tadi, dah speed dah tadi 100 km per jam, ya. Sampai slide saya pun berlumba-lumba dengan percakapan saya. Okey, maaf ya, lebih waktu. Doktor, terima kasih doktor atas perkongsian, saya rasa sangat informatif dan sangat komprehensif. Okay, bagi rakan-rakan yang ada soalan, boleh type di ruang chat box. Okay, saya tertarik ada satu perkongsian daripada rakan kita. Ramai juga sebenarnya yang share dekat chat box pengalaman masing-masing. Ada satu sharing yang saya tertarik, cakap saya buat kerja yang saya suka, tapi disebabkan inilah bos ambil kesempatan, habis semua kerja dilambat pada saya. Walaupun saya utarakan yang saya dah tak menang tangan, tapi dia cakap dia tak boleh bagi pada orang lain. Jadi mungkin doktor ada tips, because selalunya orang akan cakap kita kena tahu say no. But mungkin ada juga orang yang kita kata dia personalitinya memang susah nak cakap no. So dia buat dan dia dah jadi macam kita kata bertumpuk lah sampailah boleh jadi burnout. So mungkin doktor ada tips sikit macam mana nak menangani situasi macam ni. Okey, ini memang selalu kita lihat kat mana-mana organisasi, ya. Kadang-kadang kita pun sebagai seorang superior kan mempunyai kecenderungan untuk bagi tugas kepada orang yang kita rasa boleh buat, kan? Jadi bukan sahaja kemahiran asertif yang perlu ada. Macam tadi Puan Jazlina ada sebut untuk say no, kan? Tetapi ada juga beberapa pendekatan lain yang kita boleh lakukan, ya. Katalah, ya, tugas tu tersebut nanti kita kata terlampau banyak, kan? Kita boleh sama ada delegate kepada orang lain sebab bos akan bagi pada kita, tetapi kita dah tahu keupayaan diri kita. Kita boleh dapatkan kita panggil bantuan daripada rakan-rakan setugas. Sebab bila kita dah dapat tugas tu, sebenarnya ramai orang dia anggap ialah sebagai satu penghargaan pada diri dia. Tetapi kan ia menyebabkan
biar menjatuhkan beban pada diri kita, kita mula kena realise kan apa limitation kita kan. Jadi bila semua bagi kat kita, mungkin rakan-rakan lain kurang tugas tau. Ya, kurang tugas sebab semua kerja bagi kat kita. So ini peluang untuk kita cuba delegatekan tugas tersebut. Dan kena tahu juga apa kita punya personality. Adakah kita memang susah nak delegate tugas pada orang lain? Ataupun macam saya kata, adakah kita seorang yang perfectionist? Kan? Jadi kalau kita kata, okey, tugas ni dah terlampau banyak. Satu, sama ada tuan ataupun puan ya, boleh bahagikan mengikut kepentingan tugasan tersebut, mengikut deadline macam saya sebut tadi, dan juga mengikut apa dia punya keperluan. Maksudnya di sini kalau kita rasa tugas ni kita boleh bagi kepada rakan lain. Kita dah ada tim kita kan, kita dah ada klik. Klik yang kita dah lama kerja ni, kita dah nampak dah apa yang mereka boleh buat. Mungkin bos nampak daripada sisi dia sebagai seorang superior. Tetapi kita dengan rakan sejawatan kita dah nampak dah kekuatan rakan-rakan kita. Ya? Dan kita kena gunakan rakan-rakan kita ni sebagai rakan kerjasama. Kita tak kata ni rakan sejawat, rakan kerjasama. Saya suka panggil rakan kerjasama. Ya? Dan kita boleh kan bersama-sama lakukan tugas ini secara apa kita panggil tu bekerjasama kan. Jadi dapat tugasan ni okey sebab semua bagi kat kita kan. Jadi kita kata okey, saya akan bagikan agih-agihkan tugas ni dan kita tak boleh lepas responsibility itu. Maksudnya bos akan nampak memang kita agihkan tetapi still you have the right untuk monitor, untuk supervise kan. They still have to go through you kan untuk akhirnya finalize the work kan. So kita ni pada peringkat kita walaupun tugasan tu diberi pada kita kan, tetapi kita boleh delegate kepada rakan-rakan kita tetapi tanpa melepaskan tanggungjawab tersebut terus kepada rakan kita tadi ya. Rakan akan bagi kat kita ni dah train juga rakan kita untuk capai standard seperti apa yang diharapkan oleh bos kita. Kalau kita tak buat macam tu, mungkin kita je tahu apa yang bos punya expectation. Tetapi rakan-rakan kita tak tahu. Sebab tu mungkin bila mereka selesaikan tugasan, bos kata this is not up to standard. Jadi sebab tu dia bagi dekat you. Jadi bila kita bagi dekat rakan kita, kita ajar dia this is what is expected. Kita kena buat begini dan begini. Lama-lama rakan kita pun pandai buat dan kita boleh cakap dengan bos, sebenarnya saya dah bagi tugasan ni pada rakan tadi dan nampaknya dia pun boleh buat seperti apa yang bos harapkan. Seperti mana yang saya buat. Jadi kena pasti rakan kerjasama kita bagi kepercayaan untuk mereka buat tanpa melepaskan tanggungjawab sepenuhnya. Ya, bukan kata you buat lah lepas tu tak ada dah kan. Jadi tengok kat kita bimbing kawan kita, kita bagi tahu apa expectation kita dan kemudiannya kita bagi tahu, acknowledge tahu. Jangan kata, bos ini semua saya buat kan. Acknowledge, bos ini saya dapatkan bantuan pada kawan saya. Nampaknya dia pun boleh buat seperti mana yang diharapkan. Ya? Itu mungkin salah satu strategi yang boleh kita cuba. Okay. Alright. So soalan seterusnya daripada Encik Rahmat, apa yang kita boleh lakukan jika staf bawahan kita sendiri dari unit lain yang tidak mahu menerima rawatan profesional disebabkan oleh burnout di tempat kerja? Okey, ini satu perkara yang biasa kita lihat di mana terdapat stigma kan tentang mendapatkan perawatan dengan petugas kesihatan mental. Jadi antara perkara yang boleh kita lakukan ialah kita cuba mendekati beliau terlebih dahulu ya. Cuba memahami apakah situasinya ya, dan kita boleh tawarkan perkhidmatan kaunselor terlebih dahulu. Jangan terus kepada pakar psikiatri. Kadang-kadang orang terkejut ya. Nanti pergi jumpa pakar jiwa kan. Dia dah terus taken aback, terkejut kan. Kata mungkin kita boleh jumpa, kita bagi tahu dulu. Kita kata nampaknya kebelakangan ni nampak agak letih kan. Kita dapatkan dulu dia punya insight dia terhadap apa yang dialami. Betul ke saya nampak kebelakangan ni, nampak awak sentiasa nampak letih, dah mula nampak penurunan daripada segi prestasi. Ada apa-apa ke yang mengalami masalah pada masa ini? Ada apa-apa ke yang boleh saya bantu? Ya? Jadi kadang-kadang dia tak semestinya terus kena pergi ke pakar jiwa ataupun psikiatri. Ya? Sekiranya intervensi awal, maksudnya kita boleh dekati dia, cuba dapatkan pandangan dia tentang apa yang dialami. Jadi kadang-kadang dia tak perasan, oh ya ke? Macam tu ke? Lah, mungkin betul juga. Kita
offer help dan kita kata boleh tak mungkin pada masa ni ambil dulu cuti dan kemudian buat benda yang kita suka, yang macam kita belajar tadi kan. Setiap apa yang kita belajar ataupun kita dapatkan kemahiran kan, saya selalu kata bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi untuk kita kongsi dengan orang lain ya. Kadang-kadang bila kita melakukan pendekatan di mana dia kata saya tak bersedia lagi untuk bercerita, kita jangan terus shut them off. Kita kata okey tak apa, tapi sekiranya anda rasa perlu, you still have me, ataupun anda boleh jumpa saya dan kita boleh bercerita. Jadi kebanyakan orang dia perlu masa untuk dia proses, sebab dia akan rasa macam bila burn out ni dia jadi macam saya sebut tadi, lemah ke, tak cukup semangat ke kan. Jadi itu yang dia nak akui tu, terutama orang lelaki kan, dia nak mengakui dia tu dia agak sukar kan. Dia kata ni biasa je lah, kerja penat sikit kan. Tetapi kita kata oh ya ke, tapi saya lihat kebelakangan ni keletihan tu lebih ketara ataupun dah nampak mula menyendiri. Ada apa-apa ke yang boleh saya bantu? Jadi kita offer help. Kalau dia tak bersedia, kita kata okey, tak apa, tapi jika anda perlu bantuan, boleh jumpa dengan saya. You can just let me know, supaya dia tak rasa diri dia berseorangan. Ya? Okey. Alright. Mungkin ada soalan seterusnya mungkin saya rasa boleh digabungkan. Dia tanya macam mana nak kerja dengan orang yang suka ambil kesempatan. Ada juga soalan macam ni kita nak layan orang yang narsistik di tempat kerja, yang rasa diri dia terpaling betul. Okey. Jadi soalan tu dia kata satu tadi orang yang ambil kesempatan, yang kedua tentang orang yang bersifat narsistik ya. Jadi kalau katalah ya, orang yang sentiasa mengambil kesempatan ni kerana dia dah nampak bahawa kita ni boleh diambil kesempatan ya. Sebab tu saya selalu bagi tahu, tengok balik kenapa perkara ini terjadi. Adakah kerana kita sentiasa memberi peluang kepada orang ya. Jadi sifat baik hati adalah satu sifat yang mulia, satu sifat baik. Tetapi bila kita sentiasa baik hati, orang akan ambil peluang, dia akan ambil kesempatan. Itu yang penting untuk kita set boundaries. Jadi kena ada boundaries. Kalau kita rasa dia mula mengambil kesempatan, apa yang kita nak bantu ni dah lebih daripada yang sepatutnya, kita dah kena okey, saya rasa ini sahaja yang saya boleh bantu. Saya mohon maaf kan, kerana setakat ini je yang saya mampu. Kena bagi tahu. Sebab kalau tidak dia akan jadi satu cycle yang berterusan. Jadi ini ya kemahiran yang perlu ada, yang kita panggil kemahiran assertif dan juga to set boundaries. Kalau kita tak set boundaries, akan ramai orang yang akan ambil kesempatan ya. Paling-paling common orang yang pinjam wang. Ya, sebab kita sentiasa bagi, ya. Sentiasa bagi. Kadang-kadang kita kata lah kesianlah pula. Tapi kalau kita tengok pattern dia di mana setiap kali kita bagi, dia tak pernah bayar pun. Kan? Dan dia mula mendatangkan rasa stres pada diri kita. Kan? Tetapi kita kata alamak, kalau tak bagi kan nampak macam jahat sangat ke, kedekut ke. Kan? Kadang kita risau kan. Tapi untuk orang yang demikian, yang ambil kesempatan pada kita, kan? Kita perlu set kita punya boundaries. Kerana mereka ni tidak termasuk dalam orang-orang yang mendatangkan kita panggil manfaat dalam hidup kita. Ya, sifat manusia ni kita sentiasa nak orang suka kita. Kita nak orang sentiasa berfikiran baik tentang diri kita. Tetapi ini adalah satu perkara yang mustahil. Ya, kalau kita tengok kan diri kita kan, kita ada tak suka orang? Ke kita suka semua orang? Kan? Jadi kalau kita rasa kita pun tak suka semua orang kan. Jadi kalau orang tak suka kita kerana kita mula meletakkan boundaries, kita mula meletakkan apa kita panggil had kan, itu tak mengapa kan. Itu kita kena learn to be okay with that ya. Dan soalan yang tadi narsisistik ni sangat menarik ya, kerana kalau orang ada personality narsisistik, dia beza ciri-ciri narsisistik dengan orang yang mengalami personality narsisistik. Personality narsisistik ni dia perlu memenuhi semua kriteria dalam kita punya klasifikasi ya. Orang yang narsisistik ni secara umumnya dia sentiasa rasa diri dia betul. Dia sentiasa rasa diri dia bagus ya, baik daripada orang lain. Jadi untuk kita cuba mengubah seorang individu ya, dia akan jadi tak mungkin. Kita akan jadi kecewa kan. Jadi macam mana untuk kita melayani orang-orang yang narsisistik?
Ini juga satu kemahiran yang tadi saya sebut tadi, kita kena pasti apa benda di dalam kawalan kita, apa yang di luar kawalan kita. Jadi personality orang, apa orang fikir tentang kita, apa yang orang buat pada kita adalah di luar kawalan kita. Dan pada umumnya saya akan nasihatkan limit kita punya interaction dengan orang yang narsisistik. Dan kita cuba detach secara emosi. Kita fokus kepada profesionalisme. Kan kalau di tempat kerja kan kita lebih kepada apa kalau kita kata diberi tugasan ya kita siapkan ya. Kalau diberi apa-apa apa kita panggil ni responsibility kita buat sehabis baik. Tapi cukuplah setakat itu. Tak perlu ada more than that ya. Kadang-kadang bila kita jadi terlampau cuba untuk puaskan hati orang yang mengalami personality narsisistik ni kita akan kecewa kerana mereka mempunyai tanggapan bahawa orang lain tidak boleh sebaik ataupun secekap diri mereka. Jadi satu perkara yang mustahil ya. Jadi kita tahu tak boleh ubah, kita buat tugas kita sebaik mungkin, kita rasa apa yang kita buat tu telah memadai, maka itu telah mencukupi. Limit interaksi kita supaya kita tidak merasa bahawa ini adalah satu perkara yang kita perlu lakukan ya. Jangan usaha untuk dapatkan approval ataupun validation daripada orang-orang yang mempunyai personality narsistik kerana kita akan merasa kecewa ya. Faham. Maksudnya kita pun kena belajar untuk macam mana nak set boundaries lah doktor kan? Ya kan. Sama juga kita kenal diri kita kan. Kalau kita, Betul. kenapa kita sentiasa nak dapat approval pada orang lain kan. Mungkin ada rasa seperti kita rasa insecurity kan. Jadi bila kita ada rasa insecurity, kita kena belajar untuk nilai kelebihan diri kita. Mula sayang diri kita kan. Mula hargai diri kita dan kita Betul. rasa tak perlu dapat approval daripada orang luar kan. You do your best and you have your own expectation towards your own self. Itu yang penting ya. Alright, terima kasih doktor atas jawapan yang saya rasa sangat bermanfaat dan boleh apa kita kata guna pakai dalam kehidupan seharian lah. Alright, so saya rasa yang tu soalan yang terakhir daripada peserta dan rakan-rakan. Jadi kita dah sampai di penghujung sesi webinar hari ini dan saya harap semua peserta dapat manfaat dan pengetahuan baru macam mana kita nak kenal pasti dan mengatasi burnout ni. Terima kasih sekali lagi kepada doktor atas perkongsian sangat bermakna dan terima kasih juga kepada semua yang hadir dan aktif dalam sesi soal jawab dan juga sharing. Ramai yang sharing ya hari ini doktor sebenarnya. So kita baca pun terima kasih banyak-banyak kepada semua peserta. Suatu yang relevan dan saya lihat tadi ada satu perkongsian seorang suri rumah tangga. Dia kata dia boleh relate. Dan seorang suri rumah tangga ni bagi saya ia adalah satu kerjaya. Ya, satu kerjaya. Full time housewife kan. Kan bukan kata kan ada satu kerjaya. Dan satu kerjaya yang bagi saya sangat challenging. Jadi terima kasih Puan. Saya tengok ada perkongsian tadi. It is a very tough job lah untuk jadi di rumah sepenuh masa. Ya, okey. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah di webinar yang akan datang. Terima kasih doktor. Terima kasih juga Puan Jazlina.